Isteri Nabi yang kedua yang kita nak sebut pada malam ni, nama dia Ummu Habibah. Tadi Ummu Salamah saya sebut tadi, bila sebut Ummu makna gelaran. Macam ni jugalah. Ummu Habibah itu gelaran. Nama sebenarnya adalah Ramlah. Rupanya Ramlah ni nama Arab. Nama Arab. Kita duk sangka nama Ramlah, nama Arab. Nama sebenarnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Sebut nama Abu Sufyan semua orang kenal. Dia adalah anak kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu pun gelaran. Nama sebenarnya Sakhr bin Harb. Sakhrin bin Harbin. Itu nama sebenar Abu Sufyan. Di antara isteri-isteri Nabi yang 11 orang, Ummu Habibah, dia ada 3 keistimewaan berbanding dengan isteri-isteri lain. Yang pertama, dari sudut nasab, dia adalah isteri yang paling dekat nasab dengan Nabi. Makna ada pertemuan nasab yang paling dekat. Abu Sufyan, dia dengan Nabi ni bertemu nasab di Tok Wan yang keempat. Di Tok Wan yang keempat, Abdul Manaf. Dia jumpa orang tu. Maka dari sudut nasab, orang yang paling dekat di kalangan 11 orang isteri Nabi yang paling dekat nasab adalah Ummu Habibah. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan isteri Nabi 11 orang, mahar paling tinggi ketika Nabi menikah adalah Ummu Habibah. Dan mahar itu tidak dibayar oleh Nabi, tetapi dibayar oleh An-Najashi, pemerintah Habsyah. Kerana ketika Nabi menikah, dia duduk di Habsyah. Dan yang ketiga, istimewanya ialah ketika Nabi menikah dengan dia duduk jauh daripada Nabi, iaitulah di Habsyah, Nabi di Madinah. Isteri lain, Nabi menikah, semua duduk dekat. Dia menikah dulu, lepas tu baru dia berpindah ke Madinah. Waktu akad dilangsungkan, dia berada di Habsyah, dan lepas daripada tu baru dia datang Madinah. Sebelum daripada dia menikah dengan Nabi, dia pernah menikah. Kan kita tahu semua isteri-isteri Nabi adalah janda, kecuali Aisyah. Sebelum daripada dia menikah dengan Nabi, dia pernah menikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Dan kedua-dua mereka ni pergi hijrah ke Habsyah. Ni orang yang berhijrah ke Habsyah. Ummu Habibah dia hijrah sebab apa? Dia tekanan. Dia anak Abu Sufyan, anak orang besar. Bila masuk Islam, Abu Sufyan marah. Maka dia tak ada orang yang dia nak boleh mengadu dah, melainkan dia kena lari. Dan dia masuk dalam orang yang pergi hijrah ke Habsyah dengan laki dia Ubaidillah bin Jahash. Bila sampai di sana, duduk tak lama lepas tu, cerita ringkas dia, ada hadis, ada riwayat yang sebut. Tapi saya sebut secara ringkas. Tak lama bila dia duduk di sana, Ubaidillah bin Jahash ini murtad. Sebahagian ada orang yang baru masuk Islam zaman itu murtad. Murtad bukan sebab depa tengok Islam tak lengkap, bukan. Depa tak tahu punca, terpengaruh ke apa ke, akhirnya murtad, jadi Nasrani, Ubaidillah bin Jahash ini. Dan bila dia murtad, dia mati dalam keadaan tak sempat beriman. Maka ketika itu Ummu Habibah sangat-sangat sedih, kecewa. Sudah lari jauh mai duduk di Habsyah ni semata-mata nak pertahan iman, tiba-tiba mai sini yang pergi murtad pula. Dan dia pula tak ada tempat nak bergantung dah. Satu hari dia pernah bermimpi, datang orang dalam mimpi dia memanggil dengan seruan, "Ya Ummul Mukminin," wahai ibu kepada orang-orang beriman. Gelaran kepada isteri-isteri Nabi. Dia dapat satu signal baik. Tadi rasa kecewa sangatlah, tapi bila mimpi ni mai, dia rasa sikit berbunga hatinya. Tak lama lepas itu Nabi SAW menghantar wakil Amr bin Umayyah untuk meminang dia, menerusi Raja Najashi. Ini hebatnya perkahwinan dengan Ummu Habibah ni. Orang yang Nabi hantar wakil adalah Najashi, raja sendiri, peminang dia, dan akhirnya dilangsungkan akad nikah, dan raja tu yang membayar mas kahwin. Dan raja itu sabit dalam hadis-hadis yang sahih, An-Najashi, dia masuk Islam. Sebab itu bila Najashi meninggal, Nabi SAW menunaikan salat ghaib. Salat ghaib Nabi kepada jenazah, satu-satunya salat ghaib sepanjang hidup Nabi. Dan itu menjadi dalil kepada para ulama fuqaha yang menyatakan salat jenazah ghaib itu adalah diharuskan, dibolehkan, bahkan dianjurkan. Orang yang mati jauh-jauh, kita tak sempat nak pergi dan sebagainya, kita semayang dari jauh, macam mana Nabi buat kepada Najashi.
Ketika Nabi menikah dengan Ummu Habibah ini, Najasyi yang membayar mas kahwinnya, yang membayar mas kahwinnya sekitar 400 dirham, dan itulah mas kahwin yang tertinggi yang pernah dibayar oleh Nabi SAW dalam perkahwinan dengan isteri-isteri dia. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah? Antara hikmah yang paling besar, Nabi, tujuan utama Nabi menikah ni nak kembangkan Islam. Dan bila Nabi menikah dengan Ummu Habibah, sasaran Nabi adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ra'isul qaum, ketua qaum. Nabi bila dia nak kembang dakwah, dia nak bagi orang terima, dia akan cari ketua qaum. Kalau ketua qaum boleh masuk Islam, hak lain akan turut dah. Hak lain akan turut, mestinya automatik macam tu. Sejarah membuktikan ramai daripada ketua kaum bila dia masuk Islam, pengikut dia pakat turut. Maka sasaran Nabi Abu Sufyan. Sebab tu Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ternyata Nabi menikah tahun ke-6 Hijrah. Ternyata 2 tahun lepas daripada tu, Ummu Habibah, kesan daripada perkahwinan dengan Nabi ni, pak dia masuk Islam. Iaitulah ketika peristiwa Fathu Makkah. Ini di antara kesan-kesan. Saya sebut dah pada pertemuan lepas, ketika kita cerita tentang satu doa yang Nabi pernah ajak kepada isterinya Juwairiyah. Juwairiyah tu secara tak langsung kita dah cerita tentang dia. Dia juga anak kepada ketua kaum. Ayah dia nama Al-Harith, ketua daripada Bani Mustaliq. Bila Nabi menikah dengan dia, kesan apa? Pak dia masuk Islam. Bila pak dia masuk Islam, Al-Harith ni masuk Islam, Bani Mustaliq turut habis semua masuk Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan Nabi SAW. Ummu Habibah yang bernama Ramlah tadi ni, dia meriwayatkan daripada hadis daripada Nabi 65 buah hadis. Tak banyak, 65 buah hadis. Sebahagiannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebahagiannya diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Dan dia meninggal pada tahun 44 Hijrah. 44 Hijrah, dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. 44 Hijrah ni ketika pemerintahan adik dia, iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.